Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam subjek kertas sains ada beberapa teknik untuk mendapatkan sains dengan markah yang tinggi. Teknik ini anda boleh gunakan di dalam kertas UPSR, boleh juga gunakan di dalam kertas PT3 dan boleh juga gunakan di dalam kertas SPM. Okey, apakah formula-formula tersebut? Mari kita lihat slide yang seterusnya. Di dalam soalan sains, ada 3 jenis pemboleh ubah yang anda perlu kenal pasti. Bagaimana untuk mengenal pemboleh ubah di dalam soalan sains? Di dalam soalan kertas sains, terdapat 3 jenis pemboleh ubah yang pelajar-pelajar perlu kenal pasti. 3 jenis pemboleh ubah tersebut ialah yang pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas. Saya akan jelaskan pemboleh ubah ini pada slide yang seterusnya. Okey, yang pertama kita perlu berkenalan dengan pemboleh ubah manipulasi. Okey, apakah dia pemboleh ubah manipulasi? Pemboleh ubah manipulasi ni ialah biasanya dia benda yang sama atau jenis yang sama di awal eksperimen. Namun, ia mempunyai nilai atau jumlah atau bilangan atau ukuran yang berbeza. Ini adalah soalan sains yang diberi dalam bentuk jadual. Okay. Biasanya pemboleh ubah manipulasi terletak di lajur bahagian atas kiri. Cuba anda lihat, apakah dia perkara yang terdapat di lajur bahagian atas kiri jadual ini? Di sini kita lihat jenis objek terletak di lajur bahagian atas kiri. Maka pemboleh ubah manipulasi dalam soalan ini ialah jenis objek. Ini adalah soalan sains dalam bentuk graf. Biasanya dalam setiap soalan sains ini, dia akan beri 2 perkara yang terpapar pada graf tersebut. Cuba anda lihat graf ini. Di dalam graf ini ada 2 perkara ya. Yang pertama bilangan sel kering, yang kedua ialah kecerahan mentul. Tetapi biasanya pemboleh ubah manipulasi terletak di bahagian bawah kanan. Di bahagian bawah kanan dia tulis bilangan sel kering. Jadi itulah dia pemboleh ubah manipulasi, iaitu bilangan sel kering. Ini adalah soalan gambar rajah. Di dalam soalan gambar rajah ini terdapat perkara yang sama. Okey, cuba lihat apa perkara yang sama. Ada 2 perkara yang sama. Yang pertama yang sama ialah jenis haiwan, yang kedua ialah jagung. Okey, kedua-dua haiwan ni adalah ayam dan kedua-dua ayam mendapat makanan jagung. Tetapi kita kena lihat perkara yang di awal eksperimen. Di awal eksperimen ayam mendapat makan jagung. Jagung yang pertama diberi ialah 30 gram. Dia bagi pada ayam yang kecil ni 30 gram. Kemudian pada ayam yang besar ni dia bagi 100 gram. Jadi kita boleh tahu saiz ayam ni disebabkan oleh nilai makanan yang berbeza tadi. Okey. Jadi saiz ayam ini kalau kita nak katakan dia ialah di akhir eksperimen baru kita nampak saiz ayam tu. Tapi di awal eksperimen yang berbezanya ialah jagung. Jadi pemboleh ubah manipulasi di situ ialah jumlah jagung. Ini juga soalan dalam bentuk gambar rajah. Dia bagi 2 jenis pokok. Satu pokok A, satu lagi pokok B. Pokok yang pertama disiram dengan air. Pokok yang kedua tidak disiram air. Okey, mari kita lihat. Kita kena buat pemerhatian. Pemerhatian dia, pokok A lebih tinggi daripada pokok B. Jadi, apa yang menyebabkan pokok ini berbeza? Yang menyebabkan
Yang menyebabkan pokok ini berbeza ialah air. Pokok A ada air, pokok B tiada air. Maka pemboleh ubah manipulasi adalah kehadiran air. Pemboleh ubah yang seterusnya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni dia merupakan keputusan di akhir eksperimen. Biasanya kita rujuk kepada perkara yang kita kaji. Contohnya jika kita kaji pokok. Jadi kita akan guna perkataan pemboleh ubah bergerak balas ni sebagai keadaan pokok. Mari kita lihat bagaimana kita mengenal pemboleh ubah dalam soalan seterusnya. Ini soalan jadual. Okey. Macam mana kita mengenal pasti pemboleh ubah di dalam jadual? Ia berada di bahagian lajur atas kanan. Di bahagian lajur atas kanan adalah keadaan mentul. Maka pemboleh ubah bergerak balas adalah keadaan mentul. Ini adalah soalan graf. Okey, bagaimana untuk mengenal pemboleh ubah bergerak balas dalam soalan ini? Cuba lihat, ada dua perkara yang dia paparkan di dalam soalan ini. Yang pertama, kecerahan mentul. Yang kedua, bilangan sel kering. Biasanya, pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian atas kiri. Di bahagian atas kiri, dia sebut kecerahan mentul. Maka pemboleh ubah bergerak balas adalah kecerahan mentul. Ini adalah soalan gambar rajah. Mari kita lihat apa yang berbeza pada soalan gambar rajah ini. Yang pertama sekali kita perlu tahu apakah yang dikaji dalam soalan ini. Yang dikaji soalan ini ialah tentang ayam. Jadi, di akhir eksperimen, anda dapati saiz ayam berbeza. Maka, pemboleh ubah bergerak balas adalah saiz ayam. Ini juga soalan gambar rajah. Kita lihat di akhir eksperimen pokok ini berbeza ketinggian. Satu rendah dan satu lagi tinggi. Pemerhatian dalam soalan ini ialah pokok A lebih tinggi daripada pokok B. Jadi, cuba lihat. Keyword dia ialah lebih tinggi. Maksudnya, ketinggian pokok adalah pemboleh ubah bergerak balas. Maka, pemerhatian adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ini adalah sejenis pemboleh ubah yang dari awal eksperimen sehingga akhir eksperimen jenisnya sama, saiznya sama, ukuran yang diberi pun mesti sama. Maksudnya, ia sentiasa sama dari awal eksperimen hingga akhir eksperimen. Bagaimana kita mahu berkenalan dengan pemboleh ubah yang berada di dalam soalan jadual? Pemboleh ubah dimalarkan ni paling senang untuk kenal. Nilai dia sama, jenis dia sama, saiz dia sama. Dalam soalan ini, jenis mentol kita boleh katakan ia sama. Saiz mentol juga kita boleh katakan ia sama. Jadi di dalam soalan ini ada dua jenis pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang pertama, jenis mentol yang sama. Yang kedua, saiz mentol yang sama. Cuba lihat dalam soalan graf ini. Kita perlu cari perkara yang sama untuk pemboleh ubah dimalarkan. Di dalam graf ini, dia gunakan mentol dan dia gunakan sel kering. Jadi kita boleh cipta pemboleh ubah dimalarkan ini. Kita boleh katakan jenis mentol yang sama atau jenis sel kering yang sama. Itulah dia pemboleh ubah dimalarkan. Di dalam soalan gambar rajah, pemboleh ubah dimalarkan kita boleh cari dengan mudah.
Di dalam soalan ini, dia menggunakan ayam dan ia menggunakan jagung. Jadi kita boleh kata di sini pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis ayam ataupun jenis haiwan. Kita juga boleh katakan jenis makanan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Di dalam soalan ini, kita menggunakan jenis pokok yang sama, cuma ketinggian dia berbeza. Jadi, pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis pokok yang sama. Di dalam soalan sains, terdapat soalan yang diberi dalam bentuk pernyataan atau cerita. Biasanya dia beri dalam bentuk satu perkataan. Okay. Dalam soalan dalam bentuk pernyataan, biasanya dia akan bagi kata hubung. Kata hubung yang kita selalu jumpa ialah perkataan bergantung, perkataan disebabkan dan perkataan menyebabkan. Sekiranya kata hubung yang digunakan adalah perkataan bergantung, pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian depan dan pemboleh ubah manipulasi akan berada di bahagian belakang. Sekiranya perkataan kata hubung yang digunakan adalah disebabkan, pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian depan dan pemboleh ubah manipulasi berada di bahagian belakang. Jika soalan menggunakan perkataan menyebabkan sebagai kata hubung, pemboleh ubah manipulasi akan berada di bahagian depan. Manakala pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian belakang. Jadi mudah kan untuk mengenal pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas di dalam soalan ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, diharap video ini dapat membantu pelajar-pelajar bagaimana hendak mengenali atau mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan dalam setiap bentuk soalan sains. Pelajar kena ingat, biasanya soalan sains kertas 2 dia akan beri dalam bentuk jadual, dia akan beri dalam bentuk graf, dalam bentuk gambar rajah dan dalam bentuk pernyataan. Dengan formula yang cikgu telah bentangkan tadi, diharap pelajar akan faham bagaimana untuk mengenal pasti pemboleh ubah tersebut dan masukkan pemboleh ubah tersebut di dalam skema jawapan anda. Selamat mencuba. Bye.